Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu yang kelima ini, minggu yang kelima, kita akan teruskan pelajaran pendidikan Islam tahun 6 dengan tajuk puasa, ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kita sambung sikit lagi pada muka surat 117 dan 118. Buku teks pendidikan Islam tahun 6. InsyaAllah, moga-moga semua murid tahun 6 berada dalam keadaan sihat dan dapat meneruskan pembelajaran dari rumah masing-masing, insyaAllah. Okey, kita tengok pada muka surat 117. Berkenaan, hari ini kita nak belajar 3 perkara, iaitu rukun puasa, yang kedua sunat puasa, dan yang ketiga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey. Perkara yang pertama kita akan belajar pada hari ini ialah rukun puasa. Kamu boleh tengok pada muka surat 117. Okey, yang di atas ni kotak warna hijau. Okey, kita tengok tajuk dia, tajuk kecil di sini, rukun puasa. Okey, rukun puasa ada berapa? Kita tengok di sini ada 1, 2. 2 sahaja rukun puasa. Okey. Rukun puasa ada 2. Rukun puasa yang pertama niat, dan rukun puasa yang kedua menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, kita tengok rukun yang pertama. Dia kata apa di sini? Yang pertama ni, niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Okey, itu waktu kita nak niat berpuasa pada malam hari. Lepas kita buka puasa, kita sembahyang tarawih apa semua, lepas buka puasa tu pun kita dah boleh niat untuk keesokan dia tu. Untuk puasa esok, kita dah buka puasa, kita pun niatlah untuk esok pula. Hingga sebelum terbit fajar. Waktu sahur pun boleh lagi kita niat puasa. Jangan kita lupa niat malam tu. Esok Zuhur pula baru kita nak niat puasa. Oh, aku lupa niat semalam. Okey, aku niat lah. Tapi dah Zuhur dah. Jadi tak boleh lah. Niat puasa ni hendaklah kita lakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Okey. Macam mana bunyi niat puasa? Nawaitu, tengok sini. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu maksud niat. Ataupun biasanya secara ringkas, kita tak ingat yang bahasa Arab pun tak apa. Kita tak ingat yang lafaz ni, yang bahasa Arab ni pun tak apa. Kita niat dalam hati bahasa Melayu. Macam mana? Sahaja aku puasa esok hari bagi menaikkan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Kalau tak ingat bahasa Arab, kita niatlah bahasa Melayu tu dalam hati. Bahasa Arab ni cuma lafaz sahaja. Tapi sebaik-baiknya kita usahalah untuk menghafal lafaz niat ni. Nawaitu sawma ghadin tu. Ada nasyid dia, boleh dengar di YouTube. Okey, baiklah. Itu rukun yang pertama, niat. Rukun yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa.
seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Okey, itu rukun yang kedua. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, berkenaan rukun puasa, itu saja dua rukun puasa. Seterusnya kita ke sunat puasa. Perkara-perkara sunat semasa kita berpuasa. Okey, apakah perkara sunat semasa kita berpuasa? Yang pertama, kita tengok sini. Kita tengok sini bersahur. Sunat puasa ni yang pertamanya bersahur. Yang kedua, mentakhirkan sahur. Sini yang kedua, mentakhirkan sahur. Maksud mentakhirkan sahur ni ialah kita melewatkan sedikit sahur tu. Hikmah dia apa? Apa tujuannya melewatkan sikit sahur ni? Bukan kata lewat tu pukul 7, pukul 8 pagi baru kita nak sahur, tak boleh lah. Maksudnya dekat-dekat nak masuk waktu subuh. Contohnya waktu subuh pukul 5.40 pagi. Jadi pukul 5 pagi tu kita sahur lah. Ataupun pukul 5 suku ke, kita bangun sahur. Kalau kita sahur pukul 3 pagi, awal sangat. Subuh pukul 5.40, pukul 3 pagi kita dah bangun sahur. Tu awal sangat lah, tapi tak ada masalah. Cuma tak dapat pahala sunat lah. Kalau kita nak pahala sunat, kita kena mentakhirkan sahur. Mentakhirkan sahur ialah melewatkan sahur. Tapi tak boleh lebih daripada azan subuh. Masuk waktu subuh tak boleh lah. Kena berhenti. Okey. Yang ketiga, sunat yang ketiga, tengok sini. Okey, ni nampak tak? Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Kalau sahur kita kena lewatkan, kita kena takhirkan. Kalau berbuka pula kita kena segerakan. Segerakan ni maksud macam mana? Maksud kata masuk saja waktu maghrib, kita kena segera berbuka. Kita dah pastikan, dah confirm dah masuk waktu maghrib, tengok jam, dengar azan apa semua, kita kena segera berbuka. Okey, katalah kita pergi bazar Ramadan. Kita pergi lewat dah bazar Ramadan. Tiba-tiba duk naik kereta ataupun naik motor, dengar masjid azan. Jadi macam mana? Kita berbuka lah sekadar yang boleh. Kalau dalam kereta tu ada yak kosong ke apa, kita minum dulu. Balik rumah sekali lagi barulah kita makan nasi dan sebagainya. Berbuka sekadar yang ada dulu. Janji yang paling penting kita kena segerakan berbuka puasa untuk mendapat pahala sunat. Okey, dengar saja azan maghrib, tahu dah masuk waktu, tengok jam apa semua, kita terus berbuka. Okey, itu perkara sunat yang ketiga lah. Yang keempat, perkara sunat yang keempat ni tengok sini. Disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Maksudnya apa rutab ni? Okey, kita tengok di kotak ungu kecil ni. Rutab ialah kurma basah. Tamar ialah kurma kering. Biasanya kita di sini, di Malaysia ni, tamar lah. Yang banyak jual di bazar Ramadan, di pasar malam, di supermarket, di kedai-kedai tu. Yang dalam kotak, yang dalam bungkus, yang timbang pun ada. Itu namanya rutab ataupun tamar lah. Sunat kita buka dengan rutab ataupun tamar. Lepas makan sebiji, 2 biji kurma tu, tak apalah kita nak teruskan dengan makanan-makanan yang lain yang kita beli, yang kita masak di rumah, yang ibu kita masak, tak apa, tak ada masalah. Janji kita mulakan buka puasa dengan rutab atau tamar. Seterusnya, sunat puasa yang kelima, berdoa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka. Doa buka puasa semua orang tahu lah. Macam mana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Semua orang hafal.
Doa berbuka puasa. Tak lama dah kita nak berpuasa. Sekarang dah bulan Rejab dah. Lepas ni Syaban, lepas tu Ramadan. Jadi kita nak berpuasa dah tak lama. Jadi kita kena ingat dah perkara-perkara sunat ni. Ada berapa dia? Ada 5. Yang pertama bersahur, yang kedua mentakhirkan sahur, yang ketiga menyegerakan berbuka, yang keempat berbuka dengan rutub atau tamar, dan yang kelima berdoa sebelum kita berbuka. Kita ke muka surat yang ke 118 berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang ada macam pokok ni, budak-budak ni dia duk lukis, orang panggil mural, mural di bangunan sekolah berkenaan dengan perkara yang membatalkan puasa pada muka surat 118. Okey, kita tengok sikit atas tu berkenaan dengan syarat sah puasa. Di atas ni yang kalau oren ni syarat sah puasa. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, apa dia syarat sah puasa? Islam, mumayyiz, berakal dan suci daripada haid, nifas dan wiladah. Barulah puasa kita sah. Sekiranya kita Islam, sekiranya kita mumayyiz, sekiranya kita berakal, dan kita yang untuk yang perempuan suci daripada haid, nifas dan wiladah, barulah sah puasa. Okey, Islam lah. Kalau bukan Islam tak sah lah puasa. Dia puasa api lah sampai malam, sampai esok pagi pun tetap tak sah kalau dia bukan Islam. Yang kedua mumayyiz. Okey, tengok sini apa maksud mumayyiz. Ialah dapat membezakan yang baik dan yang buruk lah. Macam mana tu? Contohnya kalau kanak-kanak kecil yang baru boleh merangkak, baru boleh menerak tu, dia bukan mumayyiz lagi. Sebab apa? Sebab dia nampak tai cicak pun, dia kuih-kuih, dia ambil, dia makan. Kita yang dah tahun 6 ni, kita tahu kata tai cicak tu kotak, tak boleh makan. Maksud kata kita tahun 6 ni, kita dah mumayyiz. Kita tahu bahawa tai cicak tak boleh makan. Kalau budak kecil, dia tak tahu, dia belum mumayyiz. Jadi budak kecil tak bolehlah puasa. Okey, yang ketiga berakal. Berakal maksud kata kita tidak hilang akal. Maksudnya tiba tengah-tengah duk puasa, tiba-tiba jadi gila, lupa ingatan dan sebagainya. Jadi tak sahlah puasa dia pada hari itu. Dan yang terakhir ni untuk perempuan bersuci daripada haid, nifas dan wiladah. Okey. Kalau keluar haid, nifas atau wiladah, tak sahlah puasa seseorang perempuan itu. Okey. Seterusnya kita ke perkara terakhir untuk hari ini, iaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita cuba kira sama-sama ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perkara yang membatalkan puasa, di mana kalau berlaku dekat diri kita salah satu daripada 8 ni pun puasa kita batal. Okey, kita tengok dia bermula daripada yang hijau di bawah ni. Dia kata apa? Melakukan jima' di siang hari. Okey, ini untuk orang yang dah berkahwin. Darjah 6 kamu tak ada lagi. Melakukan jima' di siang hari. Jima' ni maksud apa? Bersetubuh. Okey, ini untuk orang yang dah berkahwin. Okey, yang kedua, kita tengok sini. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja maksudnya, contoh dia pergi ambil apa-apa, beruhi gigi ke jari dia pergi jolok langkung sampai termuntah dengan sengaja, batal puasa. Kalau tak sengaja tak apa. Contohnya dia duk naik gerek ke apa, dia nampak bangkai binatang yang sangat busuk, dia pun termuntah tanpa sengaja. Jadi tak apa, tak batal puasa dia, sebab dia tak sengaja. Kalau sesaja ambil jari, ambil apa-apa, pergi jolok bagi muntah, itu dipanggil muntah dengan sengaja. Okey, yang ketiga,
makan dan minum dengan sengaja. Yang ni memang terang-terang lah kata batal puasa. Saja-saja pi makan, sesaja pi minum. Kalau tak sengaja tak apa. Tak batal puasa. Hanya Allah yang tahu niat seseorang tu lah. Dia walaupun dia saja kadang-kadang dia kata tak sengaja termakan. Kalau ada sampai makan sepinggan, minum sampai 1 botol air besar, tak sengaja apa lagi ya. Kalau makan dan minum dengan sengaja, batal lah puasa. Okey, seterusnya perkara yang keempat yang batalkan puasa untuk perempuan, dia keluar haid, nifas dan wiladah. Keluar salah satu ni daripada tubuh orang perempuan, maka batal lah puasa. Yang keempat, yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang ni untuk lelaki pula. Yang tadi perempuan, yang ni untuk lelaki, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak apa. Tak batal. Kalau sengaja bagi keluar air mani, batal puasa. Okay, kamu akan belajar dengan lebih lanjut lah di sekolah menengah nanti. Okey, seterusnya, yang ke-6, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Masukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Tak kira sesuatu tu jari ke, bergigi ke, apa ke. Kalau duduk saja buh dalam rongga terbuka ni apa? Rongga terbuka ni hidung, telinga, mulut dan sebagainya lah. Duduk saja jolok pergi masuk, batal lah puasa. Dan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Yang ke-7, murtad. Murtad ni maksudnya keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Dia isytiharkan dia murtad, dia keluar daripada Islam, batal lah puasa dia. Dan yang terakhir, perkara yang batalkan puasa ialah gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Kalau tiba-tiba dia sebelum tu dia sihat, tiba-tiba dia gila, bukan buat gila lah. Dia gila betul lah. Batal lah puasa dia. Mabuk. Mabuk ni bukan kata arak saja. Kadang-kadang dia pergi kutip buah entah apa-apa di hutan tu. Dia pergi makan. Ataupun apa-apa je lah benda yang tak boleh makan, dia pergi makan. Dia mabuk, jadi batal lah puasa dia. Atau pengsan sepanjang hari. Yang ni cuba bagi perhatian. Pengsan, dia kata kat sini, pengsan sepanjang hari. Maksud kata daripada pagi sampai ke malam dia pengsan. Baru batal puasa dia. Kalau dia pengsan sak saja, dia pengsan sejam saja, tak batal lah. Contohnya, dia pengsan daripada pukul 12 sampai pukul 2 petang. Tak batal lah puasa dia. Dia boleh terus puasa sampai pukul 2 sampai ke maghrib, dia boleh terus puasa. Ya. Okey, kalau dia pengsan daripada pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam, batal lah puasa dia, kira sepanjang hari. Okey, itu sahaja pada untuk minggu yang kelima ini. 4 perkara lah. Rukun puasa yang pertama tadi, sunat puasa, syarat-syarat sah puasa dan perkara yang membatalkan puasa. InsyaAllah kamu boleh tonton video berkenaan dengan penerangan modul yang kedua. Video seterusnya ialah berkenaan dengan penerangan modul lah. Sekian sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.